Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurin Syafiqah binti Nur Hasyaruddin, nombor matrik P135042 dan rakan-rakan kumpulan 14 yang lain akan membentangkan rancangan pembelajaran harian RPH tugasan 2 sebanyak 40%. Berikut merupakan ahli kumpulan 14 iaitu saya Nurin Syafiqah binti Nur Hasyaruddin, Nur Izzadiana Rosdi, Nur Wahidar Nordin dan juga Nur Anzahira binti Muhammad Yusri. Okey, rancangan pelajaran harian yang pertama adalah mata pelajaran matematik di dalam kelas 4 dinamik pada pukul 9.30 pagi hingga 10.30 pagi. Tajuk dia adalah 4/0 masa dan waktu. Manakala standard kandungan pula adalah 4.1 sistem 12 jam dan 24 jam. Bagi standard pembelajaran, murid dapat mengetahui perkaitan antara sistem 12 jam dengan sistem 24 jam. Terdapat 3 objektif iaitu pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat mengenal pasti nombor dan jam, menganalisis waktu dalam sistem 12 jam dan sistem 24 jam dan menyebut dan menulis sistem jam dengan betul. Okey, bagi aktiviti fasa permulaan yang berjalan selama 10 minit, murid akan ditunjukkan dengan jadual waktu kelas melalui jam dinding oleh guru. Okey, murid juga akan disoal oleh guru berkaitan dengan waktu. Antaranya adalah pukul berapakah waktu kelas matematik pada hari ini. Murid akan menjawab soalan guru dengan melihat waktu pada jadual waktu yang akan ditunjukkanlah. Okey, seterusnya adalah guru akan menayangkan video YouTube tentang sistem 12 jam kepada murid. Murid juga akan diterangkan mengenai sistem 12 jam, jarum jam dan nombor yang terdapat di dalam jam dinding. Okey, guru akan memberi arahan kepada murid untuk membuka buku teks matematik muka surat 139 dan memulakan pembelajaran. Okey, bagi nilai murni yang terdapat pada fasa permulaan ni adalah bersifat ingin tahu, berani mencuba, berdaya saing, berfikir, patuh dan hormat. Manakala BBM untuk fasa permulaan ni adalah jam dinding, komputer riba, projektor LCD, papan putih, pen marker dan juga buku teks. Untuk strategi PNP pula berpusatkan kepada guru dan murid menggunakan pembelajaran berasaskan inquiry, pendekatan komunikatif dan juga pembelajaran konstekstual. Ia juga melibatkan kecerdasan pelbagai pelajar dan juga pengaplikasian teknologi dalam fasa permulaan. Okey, bagi fasa perkembangan yang berjalan selama 40 minit ni, guru akan mengagihkan sekeping pinggan kertas dan juga 2 batang lidi kepada murid. Okey, murid juga akan membuat model jam dinding berdasarkan kreativiti masing-masing lah. Guru akan memberi arahan mengikut jam dan juga minit. Murid juga akan memutarkan lidi mengikut masa yang diarahkan oleh guru. Bagi murid yang dapat melaksanakan tugasan yang diarahkan akan diberi penghargaan lah kepada murid-murid tersebut. Okey, guru juga akan menerangkan sistem 24 jam dan perkaitannya dengan sistem 12 jam melalui tayangan video YouTube. Dan juga guru akan menerangkan secara ringkas tentang sistem 24 jam dan perkaitannya dengan sistem 12 jam melalui tayangan video YouTube. Okey, manakala untuk nilai murni yang terdapat bagi fasa perkembangan ni adalah bersifat ingin tahu, kreatif, tekun, berani mencuba, bijak berfikir, berdaya saing, bertoleransi, patuh, hormat dan juga berterima kasih kepada guru. Manakala bagi strategi PNP pula, berpusatkan kepada guru dan pelajar, melibatkan kecerdasan pelbagai pelajar, pembelajaran berasaskan mastery dan juga menggunakan pendekatan komunikatif dan pengaplikasian teknologi. Untuk BBM pada fasa perkembangan ini adalah pinggan kertas, lidi, jam dinding, pelekat, pen marker, komputer riba, projektor LCD dan juga aplikasi YouTube. Okey, bagi fasa penutup yang berjalan selama 10 minit ni, guru akan mengulang kaji kembali pembelajaran sistem 12 jam dengan pelajar dengan menanyakan beberapa soalan ringkas lah. Guru juga akan memberi penerangan tentang perkaitan antara sistem 12 jam dengan sistem 24 jam. Bagi BBM, untuk penutup ni adalah buku teks, papan putih dan juga pen marker.
Manakala nilai murni pula yang terdapat adalah menghargai, berani dan juga rajin. Bagi strategi PNP pula, ia berpusatkan kepada guru dan juga murid dan menggunakan pendekatan komunikatif. Okey, bagi refleksi adalah seramai beberapa orang pelajar yang dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengukuhan. Dan juga seramai beberapa orang juga pelajar yang tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan akan diberi latihan pengukuhan secara berkala lah oleh guru. Okey, untuk cadangan penambahbaikan pula, guru sentiasa mengulang kaji pembelajaran yang lepas secara berkala di dalam kelas. Untuk kesimpulannya adalah proses pembelajaran berjalan dengan lancar dan baik di dalam kelas. Okey, secara kesimpulannya, bagi rancangan pembelajaran harian yang pertama ni adalah strategi PDP menggunakan pembelajaran berasaskan inquiry, pembelajaran berasaskan mastery, menggunakan pendekatan bersepadu, pembelajaran konseptual dan juga kecerdasan pelbagai. Manakala elemen merentasi kurikulum iaitu EMK pula, iaitu bahasa Melayu, nilai murni dan juga sains dan teknologi. Bagi kemahiran abad ke-21, pelajar akan dapat berdaya tahan, menjadi pemikir, bermaklumat dan juga bersifat ingin tahu. Bagi kemahiran berfikir aras tinggi iaitu KEBAT, pelajar dapat mengaplikasi, menganalisis dan juga mencipta. Untuk pentaksiran pula, pelajar dapat menggunakan prestasi kemahiran, penilaian diri, rubrik dan juga kertas pensel. Sekian, terima kasih bagi pembentangan RPH yang pertama. Assalamualaikum, saya Cikgu Iza akan menyambung topik pembelajaran sistem 12 jam dan 24 jam pada hari kedua, minggu ke-10 selama 1 jam ini. Standard pembelajarannya ialah mengetahui perkaitan antara sistem 12 jam dan sistem 24 jam. Di akhir proses PDP, yang pertama ialah pelajar dapat mengenal pasti dan membezakan penggunaan sistem 12 jam dan sistem 24 jam. Kedua, mengaitkan hubungan antara sistem 12 jam dan sistem 24 jam dengan menukarkan waktu sistem 12 jam kepada sistem 24 jam dan sebaliknya dengan betul. Dalam set induksi, saya sebagai guru mengimbas kembali topik pembelajaran di kelas sebelum ini, iaitu berfokuskan kepada pengenalan sistem 12 jam dan sistem 24 jam. Bagi menarik perhatian pelajar di permulaan kelas, saya menunjukkan satu contoh model jam digital dan jam dinding yang dihasilkan sendiri oleh setiap pelajar di kelas sebelum ini. Jadi, memandangkan mereka telah mempelajari cara menyebut dan menulis masa untuk sistem 12 jam dan 24 jam di kelas sebelum ini, maka saya memanggil beberapa orang pelajar secara rawak untuk menyebut masa dengan betul bagi sistem 24 jam. Dan bagi sistem 12 jam pula, pelajar akan datang ke hadapan untuk mengubah posisi jarum jam dan minit pada model jam dinding tersebut dengan betul mengikut arahan daripada saya. Seterusnya, ada dua aktiviti yang saya jalankan semasa fasa perkembangan. Dengan berbantukan laptop dan projektor LCD, aktiviti pertama ialah saya memperkenalkan pembelajaran tentang penukaran sistem 12 jam dan sistem 24 jam melalui tayangan video dari YouTube. Pelajar akan ditanya ketika video diberhentikan pada bahagian-bahagian tertentu untuk menguji kefahaman mereka tentang penerangan yang diberikan dalam YouTube tersebut dan mengelakkan mereka rasa ngantuk. Contoh videonya ialah yang awak akan buat operasi tambah. Tambah dengan berapa? Tambah dengan 12. Baiklah. Okey, setakat ni saya rasa boleh ikut. Baik, macam mana cara pula kita kalau kita nak tukar daripada sistem 24 jam kepada sistem 12 jam? Awak tengok je arrow kat sini. Sistem 24 jam, awak tengok arrow dia pergi ke kiri. Okey, daripada nombor tu 24. Okey, cikgu tukar warna lain pula. Daripada nombor tu 24, dia jadi 12. Okey, daripada nombor ni besar jadi nombor kecil. Maksud dia kita buat operasi tolak dengan 12. Okey. sekiranya
terdapat setengah pelajar kurang faham, saya pula akan menerangkan tentang topik penukaran sistem ini dengan lebih jelas melalui pembentangan slide menggunakan gambar gelung masa. Aktiviti kedua pula ialah saya akan menggunakan aplikasi WordWall sebagai pembelajaran berasaskan permainan atau dikenali sebagai Game Based Learning GBL, iaitu kuis kepada para pelajar. Setiap pelajar hendaklah mengakses kepada dua pautan kuis tersebut untuk menjawab setiap soalan yang diberikan, iaitu tentang topik penukaran sistem 12 jam dan 24 jam dengan menggunakan kemudahan peralatan teknologi yang disediakan oleh pihak sekolah seperti tablet ataupun komputer. Berikut merupakan contoh-contoh kuis yang diberikan kepada pelajar untuk menjawab dan mengulang kaji di rumah juga. Di akhir kelas, saya menggunakan Google Forms untuk menyediakan soalan-soalan latih to be dan juga refleksi diri kepada pelajar-pelajar. Setiap pelajar perlu menjawab soalan-soalan dalam Google Forms tersebut bagi meningkatkan lagi tahap pemahaman mereka tentang topik pembelajaran penukaran sistem ini. Tambahan, saya juga boleh mengetahui sejauh mana keberkesanan pelaksanaan proses PDP saya di dalam kelas. Khususnya, strategi PDP yang saya gunakan itu dapat memberi kesan positif kepada pembelajaran pelajar ataupun tidak. Sebagai cadangan penambahbaikan, saya akan memberikan latihan pengukuhan kepada pelajar yang menguasai objektif pembelajaran kali ini. Manakala pelajar yang tidak menguasai, saya akan memantau dan memberi fokus yang lebih kepada mereka dengan memberi latihan pengukuhan juga, tetapi secara berkala. Secara keseluruhannya, saya banyak menggunakan pendekatan PDP yang berpusatkan kepada guru dan pelajar, iaitu kedua-duanya terlibat dalam mengaplikasikan pembelajaran teknologi seperti penggunaan YouTube, WordWall dan sebagainya. Selebihnya ialah pembelajaran berasaskan inquiry dan komunikatif, iaitu saya cuba untuk mewujudkan pembelajaran dua hala di antara guru dan pelajar untuk menjadikan suasana PDP lebih ceria dan interaktif. Kecerdasan pelbagai seperti logik, matematik dan verbal linguistik juga dapat dilihat dan dinilai bagi setiap pelajar. Bagi kemahiran abad ke-21, setiap pelajar mestilah mempunyai sifat berdaya tahan, mahir berkomunikasi, bersifat ingin tahu dan bermaklumat kerana aspek kebat seperti mengaplikasi, menganalisis dan menilai ini akan mereka gunakan dalam sesi PDP kali ini. IMK yang terlibat ialah Bahasa Melayu, Nilai Murni, Sains dan Teknologi. Akhir sekali, prestasi kemahiran, rubrik dan penilaian kendiri adalah instrumen pentaksiran yang saya akan gunakan. Baiklah, sekian sahaja RPH saya untuk PDP kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Wahidah binti Nordin. Nombor matrik P135036 akan membentangkan RPH yang ketiga. RPH ketiga dijalankan pada hari Isnin, 10 hari bulan 4 2023 pada 9.30 pagi sehingga 10.30 pagi. Tajuk 4.0, masa dan waktu.
standard kandungan 4.2 tempoh masa dan standard pembelajaran 4.2.1 menentukan tempoh masa melibatkan unit jam dan minit dalam tempoh 24 jam. Objektif di akhir proses pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menentukan tempoh masa melibatkan unit jam dan minit dalam tempoh 24 jam mengikut pengiraan yang betul dan dapat menerangkan langkah-langkah menyelesaikan ayat matematik melibatkan unit masa. Pertama sekali ialah fasa permulaan. Pertama, guru memberi salam dan memperkenalkan tajuk. Kedua, guru menunjukkan gambar tiket bas pertama dan guru meminta murid menyatakan maklumat yang terdapat dalam tiket bas. Seterusnya, guru menunjukkan gambar tiket bas kedua dan minta murid menyebut waktu tiba dan waktu bertolak yang tertera dalam tiket. Berikut adalah maklumat pada jadual perjalanan dari Kuala Lumpur ke Ipoh iaitu masa bertolak 14.30 dan masa tiba 17.45. Aktiviti ini dilakukan supaya murid dapat kenal pasti mana satu waktu tiba dan juga mana satu waktu bertolak. Catatan BBM yang digunakan ialah slide, projektor dan juga buku teks. Nilai murni yang diperolehi pelajar melalui aktiviti ini ialah patuh dan rasional terhadap arahan guru. Kedua, menerapkan keberanian dalam menyatakan maklumat yang terdapat dalam tiket, berdaya saing dan bersifat ingin tahu pembelajaran apa yang mereka akan belajar pada hari itu. Strategi PNP yang digunakan ialah berpusatkan kepada guru dan pelajar dan pembelajaran berasaskan inquiry. Kedua adalah fasa perkembangan. Dalam fasa ni, guru menayangkan satu video dari YouTube untuk menunjukkan cara pengiraan tempoh masa. Di sebelah adalah link yang digunakan guru untuk beri pendedahan kepada pelajar. Melalui ini, murid akan lebih tertarik dan fokus berbanding kaedah chalk and talk sahaja. Rakaman dihentikan pada bahagian tertentu untuk mendapatkan maklum balas pelajar. Contohnya, guru tanya, pengiraan tempoh masa perlu dimulai dengan waktu mula atau waktu tamat ya murid-murid. Jadi murid akan memberi respon terhadap pertanyaan tersebut. Setelah itu, guru membentuk 6 kumpulan dengan 6 orang ahli setiap kumpulan. Kumpulan A, B, C, D, E dan F yang menggabungkan pelajar dari pelbagai tahap penguasaan dalam setiap kumpulan. Setiap kumpulan perlu menggunakan satu tablet sahaja untuk memasuki aplikasi Padlet. Padlet ialah satu aplikasi teknologi yang membolehkan guru dan pelajar memasukkan video, dokumen, gambar untuk perbincangan. Setelah itu, mereka perlu klik pada video yang telah disediakan dalam aplikasi Padlet tersebut mengikut kumpulan masing-masing. Setiap video akan menayangkan tentang animasi perjalanan kereta ke pelbagai destinasi iaitu kereta A ke bandar, kereta B ke tempat rekreasi, kereta C ke sekolah, kereta D ke rumah saudara, kereta E ke hospital dan kereta F ke pasaraya. Contohnya, jika pelajar dari kumpulan A, mereka perlu klik pada video kereta A iaitu ke bandar. Setelah melihat video, mereka perlu berbincang dalam kumpulan masa tiba dan masa bertolak destinasi yang mereka tonton sebentar tadi dan setiap kumpulan diminta menunjukkan jalan pengiraan tempoh masa perjalanan destinasi masing-masing di dalam Padlet. Penggunaan Padlet adalah untuk mengintegrasikan penggunaan teknologi dalam kalangan pelajar. Seterusnya, guru akan memberikan ganjaran seperti hadiah alat tulis sebagai motivasi kepada kumpulan yang dapat mengira tempoh masa dengan tepat. BBM yang digunakan ialah komputer reader, slide, projektor, aplikasi Padlet. Nilai murni yang diperolehi pelajar melalui aktiviti ini ialah keberanian, kerjasama dalam kumpulan dan juga hormat, bertolak ansur, berdaya saing, tolong-menolong dan juga menepati masa iaitu mengira tempoh masa dalam masa yang ditetapkan guru. Strategi PNP yang digunakan guru ialah berpusatkan kepada guru dan pelajar, pembelajaran kontekstual, pendekatan komunikatif, kolaboratif, melibatkan kecerdasan pelbagai, seterusnya pembelajaran masteri dan pengaplikasian teknologi seperti YouTube dan juga Padlet. Dalam fasa penutup, murid diminta untuk menjawab soalan uji diri berkaitan tempoh masa di dalam aplikasi Bamboozle. Aplikasi Bamboozle ialah salah satu permainan menjawab soalan dalam talian. Ianya akan menarik minat pelajar untuk menjawab soalan kerana adanya bunyi dan warna yang menarik. Setelah itu, guru membimbing jawapan pelajar dan mengulang semula hasil pembelajaran ataupun objektif pembelajaran yang dicapai oleh pelajar serta memberikan lembaran kerja tambahan kepada murid supaya murid lebih faham dengan pembelajaran pada hari ini. Antara BBM yang digunakan ialah buku teks dan aplikasi Bamboozle.
Nilai murni yang diperolehi pelajar ialah menerima teguran, mengucapkan tahniah, kejujuran dan kerajinan. Manakala strategi PDP pula menggunakan strategi berpusatkan kepada guru dan pelajar dan pendekatan komunikatif. Assalamualaikum. Nama saya Cikgu Nur Ain Zahira. Jadi, cikgu akan meneruskan pembelajaran kita mengenai masa dan waktu dengan tajuk anggaran masa. Untuk standard pembelajaran, murid dapat memberi anggaran masa melibatkan jam dan minit berdasarkan set rujukan yang diberi dalam situasi harian. Untuk objektif, pada akhir pembelajaran, murid akan dapat menentukan kewajaran anggaran masa dan menyelesaikan ayat matematik melibatkan unit masa. Untuk fasa permulaan selama 10 minit, cikgu akan mulakan kelas dengan bertanya kepada murid ke manakah destinasi pelancongan yang mereka pernah pergi dan berapa lamakah masa yang diambil untuk sampai ke destinasi tersebut. Untuk mendapatkan jawapan tersebut, murid diminta untuk meneroka aplikasi Google Maps. Seterusnya, cikgu akan memanggil beberapa orang murid untuk berkongsi pengalaman mereka menggunakan aplikasi Google Maps tersebut. Dan guru akan menerangkan maksud anggaran masa menggunakan video di YouTube. Maka, murid dapat menonton video tersebut menggunakan komputer masing-masing. Ingin cikgu tekankan di sini, antara strategi PNP yang digunakan ialah pembelajaran berasaskan inquiry serta pendekatan komunikatif, iaitu melalui sesi soal jawab antara murid dan juga guru. Seterusnya, BBM yang digunakan ialah komputer, di makmal komputer, Google Maps dan juga video YouTube. Seterusnya, bagi fasa perkembangan selama 40 minit, pertama, murid diminta untuk meneliti garis masa dan jadual dalam buku teks online, iaitu di muka surat 145. Seterusnya, guru akan menayangkan video YouTube berkenaan contoh perkiraan anggaran masa untuk sampai ke Melaka, Muar dan Batu Pahat. Di sini terdapat perbincangan di antara guru dan juga murid. Jika murid tidak faham, mereka boleh bertanyakan soalan. Selesai perbincangan ini, guru akan memberikan link Picker Wheels untuk membahagikan murid ke dalam kumpulan bagi aktiviti seterusnya. Jadi, kumpulan tersebut berdasarkan 6 jenis pekerjaan yang berbeza. Setiap kumpulan perlu menyelesaikan soalan tentang anggaran masa melibatkan situasi harian pekerjaan tersebut. Apabila murid selesai berdiskusi, maka mereka perlu menunjukkan jalan kira menggunakan Google Jamboard dan guru akan membuat perbincangan jawapan dengan murid. Di sini saya sertakan contoh Google Jamboard di mana terdapat 6 fail di situ, maka murid mengikut kumpulan masing-masing perlu membuka fail tersebut dan menjawab soalan yang terdapat di dalam fail itu serta menunjukkan jalan pengiraan menggunakan toolbar di kiri Jamboard tersebut. Maka, bagi aktiviti dalam fasa perkembangan, antara nilai murni yang ingin diterapkan ialah bekerjasama, hormat, bertolak ansur serta tolong-menolong. Jadi, untuk strategi PNP, ianya pembelajaran berasaskan kontekstual, komunikatif, kolaboratif serta melibatkan kecerdasan pelbagai pelajar. Dan dari segi BBM, iaitu penggunaan komputer, buku teks online, video YouTube, online pinwheel serta Google Jamboard. Baiklah, selesai aktiviti dalam fasa perkembangan. Seterusnya bagi fasa penutup selama 10 minit, cikgu akan meminta murid untuk menjawab soalan uji diri berkaitan anggaran masa di link word wall. Hal ini bertujuan untuk mengukuhkan kefahaman murid secara kendiri. Jadi, cikgu akan membimbing jawapan pelajar dan mengulang semula hasil pembelajaran
atau objektif pembelajaran yang dicapai oleh murid. Dan cikgu juga akan memberikan lembaran kerja tambahan kepada murid supaya murid lebih faham dengan pembelajaran pada hari ini. Maka untuk nilai murni yang ingin diterapkan ialah menerima teguran, mengucapkan terima kasih antara guru dan pelajar, kejujuran serta kerajinan. Seterusnya untuk strategi PNP ianya berpusatkan kepada guru dan pelajar, pengaplikasian teknologi serta pembelajaran masteri. Untuk BBM di bahagian penutup ini, cikgu akan menggunakan word wall iaitu online quiz daripada komputer. Baiklah, untuk bahagian refleksi, selesai sahaja sesi pembelajaran, cikgu akan mengenal pasti berapa ramai orang murid yang dapat menguasai pembelajaran pada hari ini dan berapa ramai pula murid yang tidak dapat menguasai pembelajaran pada hari ini. Dan bagi murid yang tidak dapat ataupun kurang menguasai pembelajaran pada hari ini akan diberikan bimbingan secara individu bersama guru. Serta untuk cadangan penambahbaikan, subjek ini perlu diulang kaji secara berkala di dalam kelas. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.